Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Selamat datang ke channel The MSN Cast dan pada hari ini kita akan teruskan dengan siri perkongsian Walk the Talk yang ke-124. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang terbaru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai manusia, kita tidak akan lari daripada merasai kesakitan. Dan kesakitan ini boleh terdiri daripada dua jenis normally. Pertama adalah sakit fizikal. Sakit fizikal ni contohnya macam jatuh, luka, ya, maksudnya kita akan mengalami sakit-sakit yang di dalam, ya, lebam pun tiga serangkai. Exactly, that's sebenarnya walaupun kita tak nampak secara luaran, tapi dia masih sebagai sakit yang fizikal. Tapi ada lagi satu penyakit sakit, iaitu sakit yang mental ataupun sakit yang berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan diri, anxiety. So, jadinya kita berpegang setiap kesakitan itu pasti akan ada ubat kecuali mati. Dan pada hari ini, ya, kita akan mengulas sebuah buku fiction di mana buku ini berkaitan dengan kesakitan, tetapi preskripsinya bukanlah melalui medikasi, bukanlah melalui ubat, tetapi melalui benda hidup juga. Benda hidup yang menjadi companion kita dalam kehidupan seharian, iaitu kucing. So, jadinya pada hari ini kita akan ulas sebuah buku yang diberi tajuk sebagai preskripsi kucing buat anda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah buku dia, ya, cover depan dia pink color. Okay. Ada gambar kucing di sini, di mana tajuknya adalah preskripsi untuk kucing buat anda yang ditulis oleh Shou Ishida. Di mana Shou Ishida ni seorang pengarang dari Jepun, di mana beliau dilahirkan pada tahun 1975 di Kyoto. Dan buku ini telah menerangi hadiah anugerah, di mana anugerah buku Kyoto yang ke-11. Buku ini tebalnya, ya, adalah setebal 222 muka surat, 22 halaman, dan di sini di belakangnya ada ringkasan berkenaan dengan cerita di dalam buku ini. Dan buku ini adalah buku yang diterbitkan dalam bahasa Jepun. Namun apabila kita masuk di Malaysia, buku ini telah diterjemahkan oleh saudari Ifah Yukairah, ya, di mana buku ini diterbitkan oleh Biblio Press dan anda boleh dapatkan di kedai-kedai buku pada harga RM35 saja. Bahawa kita ucapkan terima kasih kepada penulis dan juga penterjemah bagi buku ini. Baik, rakan-rakan sekalian, dalam buku ini sebenarnya dia bukanlah satu cerita yang fully, satu cerita dari awal sehingga akhir, tidak. Dia seperti chronicle buku jalanan yang tulis oleh Araki Hirokawa, di mana dalam buku ini terdapat 5 cerita, ya. 5 cerita berkaitan dengan kesakitan manusia. Dan kesakitan manusia ini, okay, dirawat, okay, dengan menggunakan kucing-kucing, di mana kucing ini perlu didapatkan melalui rawatan, di mana sakit-sakit ni kena pergi ke klinik jiwa, Dr. Kokoro, di mana klinik ini adalah sebuah klinik yang misteri. Dia bukan sebuah klinik yang terkenal, berada di muka-muka depan. Pesakit kena masuk lorong kecil, dan di situ ada satu bangunan, dan di bangunan itulah adanya klinik tersebut. Kalau nak masuk pintu klinik tu pun menyeramkan. Dia bukannya satu yang fancy-fancy. Tapi siapa yang bernasib baik, yang terpilih, dia boleh lalu pintu tu. Dia macam ada cerita mistik sikit. Boleh lalu. Dan dalam klinik tu hanya ada dua saja. Satunya adalah doktor sendiri dan juga adalah jururawat.
Dan tak ada orang-orang lain. Biasa kita ada pembantu kan, tak ada, ni tak ada. Dan dia punya ubatnya kucing. Setiap kali sakit yang masuk jumpa doktor, dia bagi kucing. Itu saja general knowledge berkenaan dengan cerita ni. Dan cerita dalam buku ini ada 5. Cerita dalam buku ini ada 5, di mana 1, 2, 3, 1 dan 1, 2, 3, 4. 5 ini, 4-nya dia mempunyai cerita yang berlasingan. Tetapi cerita nombor 3 dan nombor 5 ini ada kesinambungannya. So, kita nak tengok satu-satu cerita di dalam buku ini. Kita pergi pada cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berkaitan dengan kehidupan seorang anak muda yang bekerja korporat di sebuah syarikat telekomunikasi. Ini sebagai level junior lah, bekerja di situ. Dan dia ni selalu ditekan oleh pihak atasan. Perkataan maki, mencarut itu memang adalah diberikan kepada anak muda ni. Mungkin target sale tak bagus, jadinya dia selalu kena hentam. Dan dia sangat tertekan. Dia memang ada pilihan kalau boleh dia nak keluar daripada syarikat tersebut. Tetapi ada satu momen di mana orang atasan ni dia telah melakukan kes pecah amanah, dan orang junior seller ni dia tahu, okey, dan akhirnya dia dikecam, ditekan, dan dia akhirnya walk out dari situ. Dari situlah momen mulanya dia jumpa dengan doktor di klinik jiwa tersebut, dan dia beri seekor kucing. Kucing itu dia jaga. Ketika itu dia memang tak ada kerja lah, tak ada kerja, dia jaga kucing tu. Dan satu ketika tu kucing ni membuat onar lah. Biasalah kucing-kucing kan, dia suka buat kacau. Kucing-kucing di rumah anda pun sama, cakar-cakar tu. So jadinya kucing ni dia telah dia dah cakar kereta, tak tahu macam mana cakar, mungkin tajam kan kuku tu, cakar pada kereta pemilik syarikat pembinaan. Syarikat pembinaan ni dia memang jenis yang kasar lah, kasar orang lelaki suami isteri. So jadinya disebabkan dia tak ada duit, jadi anak muda ni perlu bekerja dengan okey ni. Dan yang surprisingly, kalau dengan pekerja-pekerja yang lama, pasti kena macam-macam. Kena pukul, kena torture lah, kena mental lah, sebab kerja pembinaan, kena angkat tu, angkat ni, kena bekerja puasa nak matahari, kena tahan lapar. Tapi disebabkan kucing ni, dan pemilik ni dia suka kucing, sejadinya anak muda ni dia beri keistimewaan. Dan dari situ dia merasakan ada sebuah majikan ataupun tempat kerja yang menjaga kebajikan pekerja dia berbanding dengan syarikat korporat tersebut. Dan akhirnya dia jumpa dengan kawan dia, barulah dapat tahu atasan dia tersebut telah dipecat atas kes tersebut, dan dia meneruskan kehidupan dia sebagai pekerja di syarikat pembinaan tersebut dengan rasa senang hati. Baik, cerita yang kedua ni berkaitan sama juga kerja di corporate sector, tetapi ini ada 2 level, di mana berkaitan dengan satu pekerja senior dan pekerja junior. Di mana pekerja senior ni dia mengalami keadaan yang tidak senang apabila pekerja junior ni masuk di syarikat dia. Sebab pekerja junior ni dia hanya buat kerja, tapi dia lebih kepada resepsionis lah. Masuk, senyum, bagi ucapan. Dia seolah-olah dilihat sebagai orang yang tak ada masalah. Tapi pekerja senior ni dia merasakan hidup dia dah hujung-hujung, nak sara kononnya. So jadinya dia rasa macam menyampah. Lepas tu dia sendiri pun ada mengalami masalah dekat rumah, di mana ketika sekarang ni anak-anak dia dah besar, jadi dia separated lah. Yang wife buat kerja dia, anak dia pun buat kerja dia masing-masing. Dia meneruskan kehidupan macam biasa, bekerja. So dia jadi bosan. So jadinya dia pergi ke klinik tersebut, klinik jiwa tu, dia dapat kucing. Sama, ceritanya semua cerita tentang kucing.
Dan kucing tu menjadi penyambung hubungan antara ahli keluarga. Sebab masing-masing pun tu kucing, dia pun tengok gelagat kucing tu sama-sama melayan. Dan dari situ dia dapat rasa tenang, merasa ketenangan, acceptance lah terhadap apa yang berlaku. Dan sebenarnya dia pun uh, perlu menghargai setiap apa yang telah dilaluinya. Mungkin kurang rasa menghargai tu, jadinya dia rasa uh, orang sekeliling tu dia tak aware tentang dia. Dia rasakan semua di sekeliling tu ada masalah. Dan satu momen di mana dia jumpa dengan pekerja junior tersebut, uh, dia curhat lah, dia beritahu apa yang dia rasakan. Dan sebenarnya pekerja junior tu pun dia rasa penat juga, sebab dia macam perlu berpura-pura. So jadinya dia beritahu teruskan, dan dia rasa gembira seolah-olah apa yang dia lakukan, pekerja junior itu lakukan, uh, gembira lah sebab orang puji kan, orang menghargai dia, ada rasa penghargaan bagi dia. Dan mereka pun dengan kawan-kawan sepejabat tu pun mempunyai relation yang semakin baik pada penghujung cerita tersebut. Baik, untuk cerita yang ketiga, ini berkaitan dengan anak-anak, anak-anak yang tidak didengari oleh ibu bapa. Seolah-olah macam ibu dia tahu dia semua apa yang berlaku. Sejadinya kisah ketiga ni cerita tentang murid sekolah, di mana dia mengalami kesukaran untuk berkawan. Sebab di dalam satu kelas tu ada klik. Sekolah rendah ada klik. Biasa sekolah kita pun ada juga yang buat-buat klik ni kan. Yang ada dua orang yang berpengaruh dalam kelas tersebut. So yang dia ni anak kecil ni dia tengah-tengah. Dia tak tahu nak pilih mana antara satu sama lain. So benda ni dia jadi masalah, sebab kalau tak ikut yang ni orang ni kacau dia. Ikut yang ni orang ni kacau dia. Sebab dia di tengah-tengah. So benda ni telah diajukan pada ibu dia. Tetapi ibu dia ni macam jangan koyak lah, jangan ni lah, jangan besar-besarkan. Itu dia punya respon. So jadinya anak ini uh, rasa macam tak senang lah, tidak didengari. Seolah-olah benda tu masalah lah untuk dia. Dia bukannya mengada-ngadakan. So jadinya dia pergi pada doktor tersebut, dan doktor ni menjadi tempat mendengar. Dia nakkan, sebenarnya anak dia ni nak orang dengar dia. So jadinya anak kecil ni dia bercerita kepada doktor tersebut, dengar saja sebagai pendengar, bagilah sedikit cadangan, dan bagilah kucing sama juga. Tapi dari situ ibu dia sedar bahawa dia perlu mencari masa, memberi ruang pada anak dia untuk menceritakan apa yang berlaku. Seperti biasa anak-anak dengan ibu kan, kita ada masa spend time together, cerita apa. Itulah dia waktu-waktu ketika dia dalam usia kanak-kanak ni. Sebab kanak-kanak ni dia tak sampai 12 tahun je. Okay, kalau umur 13 tu, kalau beruntung mungkin extended sampai 17. Kalau tidak, 13 tahun tu dia dah masuk asrama. Macam itulah kita fikir analogi seperti itu. Tetapi untuk cerita yang ketiga ni, dia ada plot twist sebab ibu dia ni melihat doktor dia seperti macam pernah jumpa. Dia punya nurse tu pun macam pernah jumpa. Sebab dia memikirkan adakah ini yang kehilangan kucing. Jadi ni dia pun fikir, adakah ini kucing tu. Dan kita pun tak dapat bayangkan macam mana dia boleh membayangkan kucing dia tu dalam bentuk manusia. Ini cerita dalam yang ketiga, dalam kisah ketiga dia. Baik, kisah yang keempat adalah berkaitan dengan dunia corporate juga, di mana seorang fashion designer yang perlu manage anak buah dia, ramai 3 orang. Dan anak buah dia ni dia akan cari kesalahan pada anak buah dia. Ada dia yang tak kena,
menyebabkan anak-anak buah dia ni nak bersara duit daripada bekerja dengan dia. Okay. Jadinya macam biasa pergi ke klinik doktor, klinik jiwa tersebut, dia beli kucing, dan kebetulan dia juga ada buah hati. Dia duduk lah, sama duduk serumah lah. Ini budaya dia punya cerita lah. Dia duduk serumah. So jadinya dia punya buah hati ni dulu chef. Tapi dia suka bertukar-tukar kerja. Suka melompat. Pergi kerja sini, pergi kerja chef dekat restoran sini, atau tu fit di sini, ada melompat-melompat. Dan situasi ni jadi keruh apabila yang watak wanita dalam cerita yang keempat ni tanya, bila nak kahwin? Okay. Bila nak kahwin? Tapi yang lelaki ni dia jagalah, dia jaga kebajikan kat rumah tu, dia bersihkan walaupun dia tidak bekerja. Okay. Jadinya dengan adanya kucing ni dia dulu suka kucing, secara tak langsung apabila dia dah selalu bermain dengan kucing, dia tengok macam mana kucing ni, apa cara dia, jadinya apabila dia design sesuatu pun dia nak tak kucing. Untuk dia buat handbag, dia nak ada letak sikit corak kucing. Walaupun kawan-kawan dia ni membantah, tapi dia follow lah, kata tak apalah, kita ikut majority. Kalau dulu tak, dia je. Tapi bila dia dah ada kucing ni, dia tahu nak bagi-bagi, dia rasa macam okay, mendengar respon semua tu lebih baik. So jadinya majority kita buat lah. Tapi ada juga yang mahu design kucing tu, yang nak design kucing tu adalah watak wanita dalam cerita nombor 3. Okay. Dia nak juga design kucing tersebut. Dia berminat. Jadinya dia teruskan design barang-barang dia, okay, barang handbag semua tu, sikit elemen kucing, dan sales dia meningkat, dan happy ending dekat situ dalam cerita yang keempat ini, ya. Baik, kisah yang kelima adalah kesimpulan daripada kesemua cerita tadi, di mana dalam cerita yang keempat ni, cerita yang kelima ni, sebenarnya klinik kucing itu sebenarnya adalah sebuah tempat yang misteri. Dia dulu adalah sebuah bangunan di mana bangunan itu digunakan untuk menternak kucing-kucing mahal. Kucing-kucing mahal, British Shorthair ke Scottish Fold ke apa, dia bela, dia jadikan pusat ternak di situ, pusat pembiakan, okay, tetapi tak ada sale, dan berlaku kebakaran, dan ada 2 ekor saja kucing yang survive dalam kebakaran tersebut, ya. Dan di situ juga muncul semula watak dalam cerita yang ketiga ni, dia mencari kucing dia yang hilang. Dan dia pergilah klinik tu. Bila dia klinik tu, macam biasa dapat kucing juga, tapi kucing dia yang ni sama macam kucing yang dia pernah jumpa dulu. Ketika tu mak dia tak bagi bela, tapi dia jumpa semula. Dan bila dia beri kucing tersebut, dia menjaga sebaiknya, sebab kucing yang dia dapat ni kucing yang bermasalah, kucing yang ada masalah kesihatan. Dia sanggup jual macam-macam, yang penting kucing dia sihat, yang penting kucing dia dapat kembali normal macam biasa. Tapi itulah kehidupan kucing, dia tak lama, dan dia pergi. Jadinya cerita ni pada perakhiran dia sebab yang ada mistik dekat situ, bangunan tu memang tak ada orang masuk, tetapi seperti yang saya cerita tadi, pintu tu siapa yang masuk saja, siapa yang terpilih saja boleh masuk pintu tu. Dan di dalam tu adalah sebuah klinik yang normal, yang normal klinik kan, yang ada pekerjanya 2 orang saja. Dan di akhir cerita ni
Dua individu tu, saya tak boleh nak cakap dia individu ataupun dia kucing, jelmaan ke, saya tak boleh nak ceritakan. Tapi akhirannya begitulah. Doktor tu hanya menunggu, berehat, seperti seekor kucing, suka berehat, tidur, dan nurse dia membebel macam kucing juga. Kalau dah tak puas hati dengan kita, dia mengiau bising-bising, dan dia meneruskan duduk dekat di kaunter, menunggu siapa yang pesakit yang seterusnya masuk melalui pintu tersebut. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdapat beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada kita ni. Yang pertama adalah kita perlulah move on kalau kita mendapat tempat yang lebih baik daripada tempat yang sebelumnya. Yang kedua, kita perlulah menghargai antara satu sama lain. Seperti mana di dalam sisi yang kedua. Untuk kisah yang ketiga, kita perlulah menjadi ibu bapa yang memberi ruang kepada anak-anak untuk bercerita tentang apa yang berlaku. Dengarlah apa masalah yang berlaku, dengarlah apa cerita yang dia hadapi. Dan yang keempat, kita perlulah bertimbang rasa terhadap semua orang yang berada di sini kita. Dan yang kelima, kita selagi ada hayat, kita buat yang terbaik terhadap individu yang berada di sekeliling kita. Jadi setakat itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. So jangan lupa untuk siri Walk the Talk yang ke-125, kita akan berbincang, saya akan ulas berkenaan dengan pertandingan inovasi yang berbayar dan juga pertandingan inovasi tanpa bayaran. Setakat itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.